Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So mungkin korang tahu yang sebelum ni aku ada buat unboxing iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Untuk video kali ni pula aku nak kongsikan the reason kenapa aku upgrade iPhone 12 Pro aku kepada iPhone 13 Pro Max yang terbaru yang berwarna Sierra Blue ni. Okey, pertama sekali, kalau kita nak cakap pasal iPhone 13 Pro Max ni, aku rasa macam tak berapa nak sesuai kita panggil dia sebagai iPhone 13 Pro Max. Sebab penambahbaikan yang dibagi pada smartphone ni macam tak ada major yang sangat. Dia lebih kepada macam minor. Lebih kurang macam iPhone 6 kepada iPhone 6s instead of daripada iPhone 6 kepada 7 kan. So that's why aku rasa sepatutnya iPhone 13 Pro Max ni layak digelar sebagai iPhone 12s Pro Max. Tapi nama tu agak panjang lah kalau kita nak sebut kan. Sebab Pro Max tu pun dah panjang. Ini kan lagi ada 12s pula kan. But yeah, why not kalau dia gelar sebagai 12s Pro Max je instead of 13 Pro Max. Sebab macam tak apa sesuai dengan apa yang Apple buat dekat smartphone ni. Secara ringkasnya, sedikit penambahbaikan yang Apple lakukan dari segi rekaan adalah ada pilihan warna baru iaitu Sierra Blue instead of Pacific Blue. Pacific Blue aku rasa lebih cantik kot, lebih premium warna dia instead of warna Sierra Blue. Tapi itu taste masing-masing. Aku rasa kalau banyak-banyak colour yang ada pada 13 Pro Max, of course lah aku akan pilih warna Sierra Blue ni lah. Sebab dia akan menampakkan yang ini adalah iPhone yang terbaru kan. Selain itu juga, sensor kamera dia memang bigger than iPhone 12 Pro Max. Dan kalau kita tengok sekali pandang kat belakang, memang very obvious. Kalau kau pakai casing iPhone 12 Pro Max tu memang tak boleh masuk lah kat 13 Pro Max dan kena pakai casing yang baru. Ada satu casing yang memang aku pakai dari dulu dan ini adalah casing favourite aku untuk iPhone, iaitu casing daripada Spigen ni lah. Casing ni bagi aku memang terlasak sebab aku dah pakai casing dekat iPhone 12 Pro dan banyak kali gila jatuh. So far casing ni memang sangat-sangat bantu. Aku pun dah order untuk iPhone 13 Pro Max aku, tunggu sampai saja. Dan kalau korang nak beli casing daripada Spigen ni, korang boleh check it out dekat link description. Aku akan kongsikan link untuk pembelian casing daripada Spigen ni. Memang highly recommend. Harga dia dalam 60 lebih ke 70 ringgit macam tu je. So memang sangat berpatutan dan juga tahan In fact, untuk dia punya transparent pada belakang ni pun dia tak kuning tau. Sebab dah lama, dah setahun aku pakai, dia tak kuning. Dia memang anti yellowish lah. So yeah, highly recommend untuk pakai casing daripada Spigen ni. Berbalik pada topik utama untuk video kali ni adalah kenapa aku upgrade daripada iPhone 12 Pro aku kepada iPhone 13 Pro Max ni. Okay, sebab pertama adalah pada bahagian skrin. Okay, kalau korang tahu iPhone 12 Pro dia punya skrin tu tak besar mana pun, just 61 inci saja. Tapi untuk iPhone 13 Pro Max ni size dia 67 inci. So aku nak try bigger size untuk smartphone. In fact, untuk iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, Apple claim yang diorang upgrade brightness 25% better berbanding dengan model sebelumnya. So kalau korang gunakan iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, korang akan dapat kecerahan yang lebih bagus sedikit lah berbanding dengan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Dan penambahbaikan yang paling utama sekali, the reason kenapa ramai nak beli yang Pro version ni adalah disebabkan Apple finally letakkan promotion 120Hz iaitu refresh rate yang tinggi untuk korang merasai pengalaman skrin yang sangat-sangat lancar berbanding dengan 60Hz yang ada pada iPhone 12 Pro. Penting sangat ke refresh rate tinggi ni? Yes, sangat-sangat penting untuk orang yang macam aku yang memang mementingkan kelajuan skrin dan juga motion pada skrin. Dan aku rasa refresh rate tinggi ni memang memenuhi kehendak pasaran pengguna sekarang ni. Kalau Apple tak letakkan refresh rate tinggi pada tahun ni, aku tak tahu nak cakap apa. Aku rasa memang satu kegagalan yang besar jugalah untuk iPhone 13 series kalau dia tak letakkan refresh rate tinggi. Tapi itulah hanya untuk Pro model saja, tak ada untuk basic model. Untuk 13 mini dan juga 13 tak ada lagi refresh rate tinggi. Aku tak tahu bila, maybe by next year ataupun next 2 years baru Apple nak letak dekat basic model doang kan. Bila aku dah cuba bandingkan dengan iPhone 12 Pro Max in terms of motion screen tu, memang kita terasa yang iPhone 12 Pro Max tu macam wow, ini phone zaman bila kan, 60Hz kan. Sebab refresh rate tinggi pada iPhone 13 Pro Max ni memang rasa kelancaran screen tu memang lain macam. Tak macam iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max yang kau rasa motion screen tu ada macam lagging sikit kan. Dia tak adalah lagging sangat pun, dia smooth je. Cumanya korang akan rasa lebih lancar lah dekat iPhone 13 Pro Max ni. Dan of course keperluan dia untuk gaming tu ada, untuk korang dapatkan frame rate yang tinggi dan juga tak ada motion yang sangkut-sangkut ke. Tapi itulah tak semua aplikasi yang support untuk 120Hz yang daripada iPhone 13 Pro Max ni. In fact, korang tak boleh nak ubah setting ataupun downscale kepada 60Hz. Sebab promotion 120Hz yang daripada iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max ni adalah jenis adaptive, which is kalau korang gunakan baru dia akan naik kepada refresh rate tinggi dan sesuaikan dengan aplikasi ataupun
setting yang korang gunakan. Tapi kalau korang tak gunakan skrin tu dan just biar je tak sentuh langsung, dia akan downscale untuk penjimatan bateri. Kalau korang memang pengguna Tega iPhone model sebelumnya dan juga bertukar kepada iPhone 13 Pro Max, memang korang akan rasa kelainan yang sangat luar biasa pada bahagian skrin dia. So that's why kalau korang nak rasa pengalaman baru pada bahagian skrin untuk iPhone, just go for Pro model instead of model yang biasa. Reason kedua kenapa aku upgrade kepada iPhone 13 Pro Max ni adalah disebabkan oleh ketahanan bateri dia. Dari segi kapasiti bateri, Apple dah upgrade berbanding dengan model sebelumnya. So untuk iPhone 13 Pro Max ni menggunakan kapasiti bateri yang lebih besar berbanding dengan iPhone 12 Pro Max dengan penggunaan chipset yang terbaru iaitu A15 Bionic. Dia punya ketahanan ataupun optimization tu lebih bagus lah untuk korang nak gunakan iPhone 13 Pro Max ni, dan juga untuk kita nak gunakan ProMotion 120Hz dia tu. So that's why aku decide untuk beli iPhone 13 Pro Max instead of iPhone 13 Pro yang biasa. Dan untuk yang varian aku beli ni adalah 512GB. Harga dia tu boleh tahan jugalah kan, almost 7,000. Dan satu lagi fakta menarik pasal iPhone 13 Pro Max ni, Apple bagi sokongan fast charger sampai 27W. Daripada 20W, dia bagi kepada 27W. 27W je just upgrade 7W berbanding dengan model iPhone 12 Pro Max. Tapi kalau korang nak fast charging 27W pada iPhone 13 Pro Max ni, make sure korang nak kena gunakan plug pengecasan yang ada kuasa 30W USB PD lah. Barulah korang boleh fast charging 27W pada iPhone 13 Pro Max ni. Tapi untuk model yang 13 Pro yang biasa tu hanyalah menyokong sehingga 23W saja, tak ada 27W. 27W pada tahun 2021 pada tahun ni aku rasa paling tinggi dah 120W kot untuk sebuah phone dengan harga bawah 2,300. Ini kan lagi dengan harga double 7,500, mencecah harga macam tu still dapat maksimum 27W. Aku tak boleh nak brain. Sebab bila aku dah gunakan Xiaomi 11T Pro yang ada pengecasan sampai 120W, bagi aku pengecasan yang pantas tu memang sangat berguna dan juga membantu pengguna tu sendiri untuk lebih produktif dan juga memendekkan masa dia mengecas dan juga tunggu untuk dia charge. Aku charge dia 0 sampai 100 dalam masa 17 minit saja. Korang boleh bayangkan tak dia mampu mengecas sepantas itu? Tapi untuk iPhone 13 Pro Max dengan harga lebih RM7,000, aku kena tunggu selama sejam lebih untuk dia penuh. Pasal fast charging 27W ni bukannya reason utama aku nak upgrade kepada iPhone 13 Pro Max, tapi it's good to have. Adalah sedikit upgrade dari segi fast charging untuk iPhone 13 Pro Max daripada tak ada langsung kan. Dan paling penting sekali, ketahanan bateri dia tu bagus dan juga ada upgrade. Ada juga YouTubers yang aku tengok dia buat perbandingan bateri antara iPhone 13 Pro Max dan juga Samsung Galaxy S21 Ultra ke S21 Plus macam tu lah. Dan aku nampak yang ketahanan bateri untuk iPhone 13 Pro Max ni better than Samsung punya smartphone, walaupun kapasiti bateri dia tu ataupun jumlah dia tu lebih besar berbanding dengan iPhone 13 Pro Max ni. Korang nampak kat situ macam ni kan? Sebab ketiga dan juga terakhir kenapa aku upgrade kepada iPhone 13 Pro Max ni adalah disebabkan oleh dia punya keupayaan dan juga kebolehan kamera dan juga video dia. Seperti korang tahu yang Apple ni dia memang fokus kepada keupayaan video. Kamera tu ada juga fokus, tapi dia lebih kepada videografi lah bagi aku personally, sebab aku dah gunakan iPhone sebelum ni kan. Fotografi dia tu cantik, dia more to natural colour, tapi dari segi features tu tak banyak. But untuk videografi, it's more to macam professional punya videografi features yang dia letakkan pada iPhone doang. So aku memang impress gila kot dengan apa yang Apple buat dekat iPhone 13 Pro Max ni. Pertama sekali, lensa kamera yang ada pada iPhone 13 Pro Max ni dia bigger than iPhone 12 Pro Max, walaupun dia punya megapixel tu masih sama iaitu 12 megapixel untuk ketiga-tiga kamera. Tapi sensor tu yang paling penting sekali, sensor tu. Sebab untuk sensor daripada iPhone 13 Pro Max ni lebih besar sikit saiz dia. Kelebihan sensor ataupun lensa lebih besar ni, dia akan tangkap cahaya tu lebih banyak sedikit berbanding dengan lensa ataupun sensor lebih kecil. So that's why dia dapat pencahayaan lebih bagus, dan juga untuk low light tu dia akan dapat gambar yang lebih bagus berbanding dengan lensa ataupun sensor yang lebih kecil. So itulah kelebihan dia sebenarnya, walaupun megapixel dia kecil, tapi the based on optimization dan juga apa yang Apple buat dekat software kamera yang daripada iPhone 13 Pro Max ni. So that's really matter. It's not just a number, tapi korang kena tengok juga hasil apa yang diorang dapat bagi dekat kamera yang daripada iPhone 13 Pro Max ni. Antara features baru pada bahagian kamera yang Apple letakkan pada iPhone 13 Pro Max ni adalah ada macro photography light. Tak ada pun dia punya spesifik setting untuk korang nak gunakan makro fotografi macam apa yang ada pada phone Android. Ada super makro apa semua kan, korang boleh adjust dia punya setting tu. Tapi untuk nak gunakan makro fotografi, korang just point and shoot saja. Very simple, very straightforward. Korang tak perlu nak masuk kepada bahagian kamera lain untuk nak tukar pada setting makro. Tak perlu. Just gunakan foto dan just point and shoot mana yang korang nak
ambil gambar tu. So it's very straightforward dan juga very easy. Cuma itulah, dia tak ada tulis lah ini super makro ke, ini AI ke, ini landscape ke, ini portrait apa, semua tak ada. So aku rasa kamera yang daripada iPhone ni it's very easy, very straightforward. Ini adalah sampel gambar daripada makro fotografi aku ambil. Okay, korang boleh nilai sendiri macam mana dia punya quality dia. Alright. So guys, macam mana hasil kamera makro daripada iPhone 13 Pro Max ni? Okay tak? Bagi aku quality dia tu quite okay lah, dan more to natural colour, dan dia punya sharpness tu ada. Tak macam kebanyakan phone Android yang ada kamera makro yang aku rasa agak hampir sikit lah dia punya sharpness ataupun colour tu. Tapi untuk Oppo Find X Pro, aku rasa itu yang paling king sekali lah untuk kamera makro. Dia punya sharpness tu, dia punya details tu ada untuk kamera daripada Oppo Find X Pro. Tapi untuk iPhone 13 Pro Max ni, dia punya makro not bad jugalah. Untuk aku secara peribadi, kamera makro yang daripada iPhone 13 Pro Max ni, dia more to hype dan aku tak gunakan pun. Aku rasa mula-mula ni je yang ramai excited sebab ada fungsi baru kan. Dan lama-lama aku rasa tak pakai pun kamera makro ni. Sebab kenapa korang nak gunakan kamera makro kalau korang boleh gunakan kamera yang biasa? Korang nak ambil kamera makro tu untuk apa je kan? Unless kalau korang memang mobile grapher yang memang gunakan fungsi makro kamera untuk sebuah smartphone, maybe korang boleh consider lah untuk fully utilize kegunaan makro fotografi yang daripada iPhone 13 Pro Max ni. Betul tak? Selain daripada makro fotografi, ada juga penambahbaikan yang dilakukan untuk kamera yang daripada iPhone 13 Pro Max. Misalnya macam setting ada kelainan sedikit lah dia punya interface berbanding dengan iPhone 12 Pro Max. So ada beberapa pilihan yang baru untuk korang gunakan dekat panel kamera dia. Dan untuk low light pun ada improvement, untuk quality gambar dan juga video pun ada improvement dari segi pencahayaan tu, quality, detail apa semua. So kalau korang memang pengguna tiga iPhone dan juga nakkan sebuah iPhone yang memang super powerful in terms of camera dan juga video, maybe korang boleh consider untuk dapatkan iPhone 13 Pro Max terus. Dan untuk bahagian videografi pula, ini paling menarik sekali sebab Apple ada letakkan cinematic mode punya features dekat semua varian iPhone 13 series. So basically iPhone 13 mini, 13 dan juga 13 Pro ataupun Pro Max ada cinematic mode. Tapi untuk features ProRes video tu tak ada lagi masa sekarang ni, tak available lagi untuk kita nak gunakan. Okay, dalam masa beberapa bulan mendatang baru Apple bagi fungsi ProRes video tu untuk kita nak gunakan dekat Pro model sajalah, bukannya untuk 13 ataupun 13 mini. Untuk varian 128GB tak ada ProRes video. So korang nak kena beli at least 256GB dan juga ke atas, dan juga Pro model sahaja. Persoalannya, penting sangat ke ProRes video ni pada sebuah smartphone? Okay, sebelum tu korang kena faham dulu apakah itu ProRes video. Biasanya ProRes video ni adalah kodek video yang digunakan pada kamera yang mahal lah, macam kamera Blackmagic dengan harga 10K dan juga ke atas. So bila diorang dah rakam video menggunakan kamera Blackmagic yang menggunakan kodek ProRes video, so bila diorang nak buat editing dekat Final Cut Pro X ataupun dekat Adobe Premiere, so proses tu lebih smooth dan juga lebih lancar untuk diorang nak edit video tu lah. Basically itulah kegunaan paling utama dia untuk editing video. So bila Apple letakkan features ProRes video pada iPhone 13 Pro Max ni, dia akan menjadi tarikan utama lah untuk videographer ataupun fotografer yang minat merakam video dengan resolusi yang tinggi dan juga kualiti yang bagus, dan juga untuk buat editing dengan lebih smooth dekat Final Cut Pro ataupun dekat Adobe Premiere lah. So itulah antara kepentingan dan juga keutamaan yang ada pada ProRes video. Tapi kalau korang tak kisah pasal ProRes video, tak payah pakai pun tak apa sebenarnya. Dengan adanya ProRes video ni, dia akan makan banyak gila ke storage untuk iPhone. 1 minit video pun dah mencecah 6GB untuk dia makan file tu. So korang bayangkan kalau korang shoot dalam 10 minit dah 60GB. So that's why Apple buat pilihan varian sampai 1TB untuk dia menampung ProRes video punya codec tu. So that's why korang boleh rakam video dengan maybe 20 minit, 30 minit. So at least dalam 30 minit tu berapa gig dah dimakan. Banyak gila kan, ratus-ratus gig dah. So ya, itulah kepentingan ProRes video dan juga kepentingan varian sampai 1TB untuk sebuah smartphone. So guys, itu adalah antara 3 sebab kenapa aku upgrade daripada iPhone 12 Pro aku kepada iPhone 13 Pro Max. Basically benda pertama sebab skrin, kedua adalah sebab bateri dan juga prestasi, dan ketiga adalah disebabkan oleh kamera dan juga video. So macam korang upgrade kepada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max disebabkan oleh apa? Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, dan juga kalau korang tak upgrade, kenapa korang tak nak upgrade? Korang juga boleh kongsikan pandangan korang dekat bahagian komen mengenai kenapa korang just keep pakai iPhone korang pakai sekarang ni. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like, comment dan share video ni, dan juga nantikan next video review aku tentang iPhone 13 Pro Max yang terbaru ni. Macam ni bateri dia, screen dia, panas ke tak apa semua, just nantikan dalam next video nanti. Okay, InsyaAllah teman-teman lagi lain video. Assalamualaikum, bye. 13 Pro Max Sierra Blue.
Nice. Dia warna pastel, warna cair-cair sikit.